Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. Hari ini saya nak menceritakan sikitlah hari ini lebih kepada video ataupun lebih kepada saya nak menceritakan tentang selepas 20 pengalaman ataupun apa yang saya rasa dan apa yang saya amalkan sehingga saya alhamdulillah dah sihat sepenuhnya daripada stage 4 COVID-19 dan COVID is real. Okay, COVID is real. Okay, so saya nak menceritakan sedikit sebab 23 hari bulan adalah bersamaan 23 hari bulan 9 bersama dengan 2 bulan saya dah keluar discharge daripada hospital. InsyaAllah nanti 24 hari bulan 11 saya akan ada next appointment dengan pihak doktor. Dia nak scan balik paru-paru saya, nak tengok perkembangan. Okey, saya nak mencerita sikit, saya nak kongsikan sedikit sebelum saya nak masuk kepada perjalanan bagaimana saya mengharungi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Korang kena saksikan. Okey, korang kena saksikan supaya korang ada rasa semangat sikit. Okey, memang kepada mereka yang post covid macam saya, semua akan menghadapi masalah-masalah seperti sesak nafas, kesukaran untuk berjalan, orang kata apa, stamina tak macam dulu. Okey, lepas tu dia akan rasa macam kalau for those yang dia akan rasa macam susah nak tidur, insomnia. Lepas tu dia akan rasa for those, ada certain people yang akan jadi dementia, dia akan lupa ingatan. Okay, so banyak post covid punya simptom berdasarkan sumber kajian ataupun kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, pernah keluarkan satu statement bahawa berkaitan dengan post covid almost 66% akan menghadapi benda ni permanently. 66% orang akan permanently, dia akan jadi macam disability ataupun dia akan jadi permanent damage kepada awak punya sistem badan awak. Okey, tergantung kepada setiap orang individu masing-masing. Okey, jadi dekat sini saya nak kongsikan sedikit supaya korang akan rasa lebih bersemangat, supaya korang rasa terus motivasi untuk melawan this coronavirus. Saya rasa mungkin benda ni masih lagi relevan. Ada yang kata benda ni macam, alah Syawal, lambat lah, you are too late, my father already gone, my mother already died, so all my sibling dah pass away, you bagi lambat, you appear lambat. For your information, saya dah share dah, every day saya share benda awareness about this COVID. Okay, because saya jujur lah, from the beginning saya cerita daripada awal lagi, saya flashback. Boleh? Saya cerita pada awal. Okey, saya bekerja dengan pusat medical center, dan di mana saya berhadapan dengan pelbagai jenis orang, pelbagai jenis patient, dan mereka semua ada pelbagai simptom, dan malah varian Delta pernah menyerang one of our center, menyebabkan 6 kematian dalam masa 2 hari, dan another center 4 orang mati dalam masa 1 hari. So maksudnya saya berhadapan dengan benda tu, dan saya I'm not the only one, but I'm one of them yang doing the sanitization to the center. Maksudnya saya yang buat proses sanitasi untuk membersihkan pembasmi kuman, untuk membersihkan keseluruhan center after ada positive case. So maksudnya saya antara orang yang been exposed to this coronavirus. Okey. Jadi saya mula ni, kita start pada 18 Mac 2020. Bermaksud benda tu dah mula menyerang di Malaysia dan kita akan start lockdown 18 Mac tu bersamaan dengan birthday my mom dan juga birthday seorang my boss, ex-boss.
18 Mac. That's why saya ingat. Okay. So pada waktu tu kita akan start lockdown. Okay. Bila start lockdown macam tu, so pada masa tu lah terlalu teruk dan kami berhadapan dengan benda yang sama dan kita melalui benda yang sama, iaitu PKP, PKPP, PKPB, okay, fasa 1, fasa 2, macam-macam jenis kerajaan, usaha kerajaan untuk melakukan apa sahaja kepada kita supaya awareness ataupun kita langkah berjaga-jaga dengan kehidupan norma yang baru. Okey, jadi saya nak lebih kepada kongsi pengalaman ataupun kongsikan experience, my thought, my pandangan saya, opinion, my humble opinion. Okey. So saya dah bekerja dekat situ almost dah 2 tahun. Okey, almost 2 tahun. Dan kami berhadapan dengan pelbagai jenis ragam manusia dan even ada patient yang ada simptom tapi dia tak memberitahu kepada kita orang punya staff. Memang kita pakai PPE, faham. Jadi bila kita orang pakai PPE masa kita orang nak IV drip ataupun kita nak cucuk AVF needle, okay, for those benda macam tu kita akan mula expose. Okay, some of them, okay, this coronavirus dia dalam by airborne, maksudnya dia merebak ataupun berada dalam udara. Jadi one of the staff ataupun saya, bila kita nak bercakap pasti akan nak buka kan. Bila kita buka maksudnya kita dah pastikan distance between kita dengan patient. So kita dah buka face mask, betul, kita nak bercakap. So maksudnya we trust each other, macam tu lah. Tapi salah jugalah sebenarnya. Okay, tapi because of that, okay, bila saya buka untuk bercakap ataupun waktu nak makan, saya makan something, okay, sepatutnya tak boleh. Okay, sepatutnya tak boleh sebab kita tahu kalau boleh tak boleh makan dekat working place ataupun working area, sepatutnya tak boleh sebab because of this lah. Okay, some people dia tak rasa benda ni macam been infected ataupun easily infected. So setengah orang berfikir macam tu. Okay, jadi saya pada masa tu saya sebenarnya saya tak percaya sangat pun. Just dengar-dengar rumours, lepas tu my friend one by one died. So jiran, neighborhood semua dah been infected. So saya rasa pada masa tu lah saya rasa kesiannya kat diorang kan. Kesian kat diorang, macam manalah diorang kan, macam mana anak-anak diorang bila mak ayah tak ada kan. So I'm so sorry about that. I feel sorry for this. So kalau saya mengingatkan korang kepada saudara masing-masing, saya minta maaf banyak-banyak. Nanti kita akan sedekahkan Al-Fatihah. Okay, so jadi macam pada waktu tu saya rasa macam kesiannya pada diorang kan. Macam mana diorang nak lalui masa-masa akan datang. Ada family, ada anak, ada baby lagi. Lepas tu ada kisah yang pernah viral di TikTok, seorang mak, okay, menjangkitkan coronavirus kepada anak dia. Kemudian mak dia masuk admitted hospital, anak dia tak ada orang nak jaga. Jadi ayah dia jaga, ayah dia pun kena coronavirus. Maka ayah dia jaga sampai dekat rumah. Masih ayah jaga kat rumah lah. Okay, ayah jaga kat rumah. Lepas tu ayah dia meninggal, anak dia sihat, mak dia keluar hospital. Faham maksud saya? Jadi kasihnya seorang ayah, so touch. Saya tak boleh kalau cerita pasal parent ni, saya automatically dia akan cry. Okay, so saya nak cerita sikit lah. Okay, saya cerita sikit one of the saya nak cerita sikit sambil saya menceritakan tentang apa yang saya buat lah. Okay, sebelum tu saya cerita masa keseluruhan lah. Secara detail nanti saya akan buat video, tapi ni secara keseluruhan daripada jalan cerita ni lah. Okay, untuk korang, okay, korang kena fikir balik. Okay, saya bukanlah nak menceramah kat korang, saya nak menceritakan semula. Okay, pada waktu tu saya dikira macam 50-50, dan waktu tu saya kira macam boleh ke saya teruskan hidup waktu tu lah. Saya rasa macam mana, saya rasa macam ada masa depan ke, macam tu lah. Okay, so saya rasa ada orang sayang kat saya lagi, macam tu kan. Mungkin tak ada orang sayang aku, saya rasa tak apalah, kalau Allah nak ambil nyawa aku, ambil lah kan. Saya pun dah buka habis saya dah search Google, saya buka kajian-kajian dan juga fatwa, okay, mufti-mufti, for those siapa yang mati sebabkan COVID, dia redha dan ikhlas kerana Allah SWT,
insya-Allah dia akan mati syahid kecil. Kalau saya salah, betulkan, tulis dekat komen bawah. Kalau saya salah, tolong betulkan. Okey. So jadi waktu tu saya dah search Google, saya dah baca semua, saya dah ready lah, dah macam seronoknya saya kalau mati syahid kan. Seronok. So tapi itulah, jadi bila waktu tu saya keseluruhan okey, saya bertujuan adalah untuk memotivasikan korang semua, faham tak? Okey, dan doktor pun dah tanya saya lah waktu tu apa perlu tak nak intubate, tak nak ditidurkan, nak dikomakan. Jadi dia perlu saya ni kena buat panggilan bersama dengan keluarga, panggilan terakhir sebenarnya. So saya pun buatlah video call dengan mak, ayah, dengan adik, dengan family masa tu yang ada dalam video call. Ada lebih kurang 6 orang. Total kami semua 8 orang. So ada 6 orang waktu tu, seorang lagi tak dapat nak masuk lah. Okay, so tak apa. So dikira video call dan cakap lah dengan dia orang, Umi dan ayah, maafkan Alang kalau ada buat salah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau tinggikan suara, Alang minta maaf. Bahasa diri saya Alang sebab anak ketiga kan. Alang minta maaf kalau ada salah dan silap. So sedih siap. Minta maaf kalau ada salah silap, kalau pernah meninggikan suara, okey, pernah menyebut ish ke apa ke, tak pernah dengar cakap ke, degil, nakal kecil-kecil dulu, minta maaf sangat-sangat. So masa tu saya cakap macam tu lah. So my mom dah senyap, my dad dah disconnected. Okay, so DDC, my dad. So my brother, my youngest brother, dia kata advice lah, okay, rasanya tak perlu kau intubate, kau boleh buat senaman, dia cakap yang tu kan. Hang pergi buat senaman, pergi buat prone position. That one is my first time saya heard about this, about the prone position. What is that? Prone position, what is that? What is prone position? So I didn't know about this. So pada waktu tu lah saya pun Google lah prone position, benda apa, supine position. So macam tu lah, something like that. Dan doktor datang sekali lagi, Encik Syawal, kami nak macam mana, family okey, nak intubate tak? Family dah bagi concern, dah bagi kelulusan, bagi handphone kat saya, bagi handphone, so kami jagalah. Kami nak tidurkan Encik Syawal. So macam saya rasa saya tak agree. Boleh tak saya nak buat senaman? Boleh, tapi survival rate much better, much higher compared to the intubate ataupun using the ventilator. Okay, tapi tak ramai orang nak buat, tak ramai pesakit-pesakit kat luar sana yang nak buat about this. Okay, jadi saya remind kat you guys, okay, kalau korang rasa sayang family korang, tolong minta adik-beradik korang, anak-anak korang, tiarapkan mereka. Prone position tu adalah meniarap dalam keadaan 180 degree. Tiarapkan mereka, tak kisah kalau korang sayang, biarlah sakit pun tak apa, tiarapkan mereka. Saya tahu korang sayang kat mereka semua, faham tak? Jadi mintalah dia orang meniarap, tak kisahlah siapa-siapa pun, jiran ke apa, tolong sampaikan. Okey, kalau boleh share lah video ni. Saya mengharap korang supaya bagi tahu pada kawan-kawan. Tak nak share video saya, korang bagi tahu. Okay, prone position, this is the best teknik yang increase survival rate. Survival rate, faham tak? Keupayaan untuk hidup. Okay, keupayaan untuk hidup, untuk meneruskan kelangsungan hidup. This is how to increase your survival rate. Not to have the what you call it, bunga cengkeh, lemon, kayu manis. That one is not for me, as the stage 4 survival, as a stage 4 fighter, we are not recommended, and the doctor not recommended for those yang stage 3, 4, 5 and above untuk use the traditional method, because traditional method just to prevent, not cure the disease. Prevented, faham tak? Prevent. Okay, prevention better than cure. Betul? Okay, jadi maksudnya kalau korang dalam at the critical condition, you are not advised to use the traditional medicine, which is slow. The effect is quite slow, and you need the intermediate ataupun immediate effect of the medicine lah. Maksudnya korang kena ambil ubat supaya immediately dia boleh stop the illness.
I know the chemical dia tak cure pun dia penyakit, tapi dia untuk stop, okay, untuk yang for dia macam heart attack, sakit-sakit kritikal, ataupun macam kita orang yang stage 4, stage 5 yang using the oxygen. Okay, so saya punya pandangan, terserah pada korang. Kalau siapa-siapa doktor kat sini, saya rasa you guys akan agree. Okay, saya quite confident with my experience about the stage 4 and stage 5. I did try the bunga cengkeh, okay, tapi tak good lah. Okay, untuk remove kahak ataupun phlegm, I don't know lah. Okay, kahak, okay, not recommended. Better you use bromhexin ataupun flumoxil untuk cairkan kahak korang. Okay, itu boleh increase korang punya pernafasan ataupun korang punya batuk tu boleh reduce. Okay, jadi apa yang saya amalkan, apa yang saya buatlah waktu tu adalah prone position. Ingat prone position, kalau korang ada insentif spirometri ataupun insentif spirometer, beli dekat Shopee, harga lebih kurang RM16 hingga RM20. Tak mahal pun, boleh save you punya life. Okay, that one is to encourage you punya lung capacity, untuk besarkan, untuk kembangkan you punya lung. Faham? So better you belilah benda ni kan, daripada kurang merapu meraban ni. Okay, dan for those yang post covid yang masih ada gasping ataupun short in breathing, better not to do the extra ataupun extra work ataupun exercise. Not yet, not recommended. Okay, because korang akan jadi macam cardiac arrest. Ada satu video viral, dia lepas workout, okay, lepas workout and then tiba-tiba dia lepas habis covid dalam seminggu macam tu, tapi dia nak pergi gym juga, dia main gym, duduk kat tangga, tiba-tiba dia cardiac arrest. Faham tak? Cardiac arrest tu which is your heart stop breathing, your heart stop beating. Dia start mengepam tu, dia stop. Faham eh? Saya cakap terabur sikit Okay, sorry I'm not good in English, but I try sebab ada certain complain bahawa cakap Melayu sangat, tak ramai yang understand for what I'm telling. Okay, so I try my best, okay, to speak in English. Okay, so better you guys do prone position 4 hours, and supine position is the terbalik, iaitu tidur macam biasa 4 jam. Supine 4 jam, meniarap 4 jam. Supine prone 4 jam, and then until you feel okay, much better, you can check you punya SpO2 much better and increase. Okay, I'm sure and confirm that before you do the exercise, you punya SpO2 maybe below than 90. After you do the exercise, maybe insyaAllah akan naik atas pada 90. You need to try. Okay, you give a try first and then you akan rasa better. And then do the exercise. Okay, exercise yang insentif spirometry, even though you are being warded ataupun dalam ward ataupun after discharge, you need to maintain until you boleh hold 5 second. Faham? Until you boleh bercakap fluent macam saya cakap, and then until you boleh naik tangga 7 tingkat tak ada semput. Okay, that is you can consider 100% recovery. Tapi not too fast. Maksudnya don't do it if you you know your body, you know your health condition, you know how you feel. Okay, better you dengar kata hati. Faham? Okay, jangan terpengaruh dengan rakan office kata Syawal, kau air ni tak boleh angkat ke? Biasa kau boleh angkat. Dumbbell 20 kilo biasa kau boleh angkat, kenapa tak angkat? No, don't too harsh. Okay, for those siapa-siapa benda-benda macam ni, tolonglah jangan kasar sikit dengan orang tentang orang sakit covid ni. Janganlah benda macam tu. Okay, jadi itulah pesanan saya. Okay, maintainlah exercise, prone position, do the insentif spirometry ataupun exercise yang untuk sedut dan juga tube, exhale dan juga inhale untuk increase lung, encourage you punya lung capacity, encourage lung activity, something like that lah. Ayat tu pun saya tak faham sikit lah. Okay, so tu yang kedua. So yang ketiga, maintain vitamin C. Every morning drink a lot of water, at least 20 kg your body equal to 1 liter, which mean kalau you punya weight
adalah 70 kilogram. Okay, you divide by 20, which mean you need 3.5 at least drinking water ataupun mineral water. Okay, drink a lot of water, not too much, not too less. Okay, better just enough, should be okay lah. And then you can eat ataupun consume vitamin C yang tak kisah pun berapa mg sebenarnya, paling kurang adalah 100 ke atas. Okay, sebab untuk men you need at least 185 milligram per day vitamin C. At least tak silap, if I'm not mistaken 165. For women 188, something like that. Woman dia memerlukan lebih sikit sebab dia orang punya kulit agak quite soft. Kulit lelaki ni macam biawak sikit. Okey, macam biawak biasalah, orang panggil buaya. Okey, jadi untuk men dia kurang sikit vitamin C, tapi more than 100 mg per day. Okay, usage. So better you find the 500 should be enough. Then kalau dia ada extra ataupun extra vitamin C, dia akan keluar. Okay, dia akan keluar melalui urination ataupun air kencing. Sebab vitamin C adalah larut air. Faham? Okay, vitamin C dan juga apa yang saya consume adalah Flumoxyl ataupun Bromhexin, ubat cair kahak. Vitamin C, okay, saya consume Spirulina. Korang boleh find out from the Causeway. You can pergi kat Causeway, beli 3 botol, harga dia lebih kurang dalam RM110 tak silap saya. Okay, so korang carilah Spirulina, vitamin C. Saya minum yang Berocca. Nanti saya bagi cara-cara dia lah. Okay, Berocca, tu je lah. Okay, yang tu saya consume sampai sekarang. InsyaAllah muka korang akan jadi flawless. Itu another bonus lah. Dia akan jadi jadi saya bawa tisu, saya nak tunjuk lah. Saya tak pakai foundation, saya tak pakai foundation. Ni tisu, okay, tisu, okay, nampak? Putih kan? Putih. So maksudnya saya tak pakai foundation, tak pakai apa pun, which mean is you punya kulit, okay, boleh. Dia boleh mengetatkan pori-pori, mengetatkan, okay, ku ketat ku power. Okay, so dia mengetatkan liang pori dan juga meremajakan wajah, malah dia akan memutihkan wajah anda. Okay, itu kelebihan, itu bonus lah. Di samping dapat menyembuhkan, insyaAllah kesembuhan tu kepada Allah, sebab dia adalah ubat vitamin C, perantaraan lah vitamin C dan juga Spirulina. And then after that bertawakal kepada Allah, insyaAllah. Okay, itu saja saya nak kongsikan pada hari ini. Okay, dan juga esok insyaAllah saya akan kongsikan video tentang hari pertama saya dekat ward. Okay, hari pertama saya dekat ward, dan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, sehingga hari ke-9 saya been discharge. Saya akan kongsikan lebih kurang dalam 9 video tentang bagaimana saya rasa pada hari itu. Apa yang saya rasa, apa yang saya feel. Dan ini adalah teaser lah. Okay, dan daripada 6 orang, 5 orang dah mati, tinggal saya seorang. Okay, so tukar ke bilik ni, tukar bilik ni. Okay, lepas tu increase the volume of the Nesoprong. Okay, increase the volume of the high flow face mask. Tiba-tiba saya ada banyak lagi saya nak kongsi. Lepas tu atrial blood gases. Okay, how you feel. Okay, siapa yang pernah rasa, siapa yang bekas pesakit COVID, been admitted dekat hospital, korang tahu apa rasa ABG, iaitu darah yang ambil kat nadi. Okay, saya ada gambar bagaimana 19 kali cucukan dekat sini. InsyaAllah saya kongsi dengan korang. Okay, boleh? Okay, itu saja saya rasa untuk hari ini. Terima kasih korang. Okay, jangan lupa saksikan video saya yang berikutnya, iaitu tentang hari pertama berada di hospital. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.